Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baik, berjumpa lagi bersama cikgu dalam kelas PDPR untuk subjek sains tahun 6 Okey, untuk minggu ni cikgu masih lagi fokuskan pada unit 8 iaitu berkenaan dengan pengawitan makanan Okey, sebelum tu cikgu berharap agar semua murid cikgu berada dalam keadaan sihat dan terlindung daripada wabak COVID-19 Baik, untuk minggu ni kita akan fokus kepada amali Awak perlu buat amali. Tugasan amali. Tiada latihan lah. Cuma amali dibuat bersama keluarga di rumah. Baik sebelum tu, okey, kita akan tengok objektif pembelajaran kita di mana kita akan berfokus kepada menjalankan projek pengawitan sejenis makanan dengan pelbagai kaedah, kemudian memerihal kepentingan teknologi pengawitan makanan bagi memenuhi keperluan bekalan makanan. Kita akan tengok pentingnya teknologi pengawitan ni dalam kehidupan, apa kepentingannya. Dan cikgu akan bagi awak satu tajuk jenis pengawitan penjerukan Awak akan buat proses penjerukan makanan. Baik, okey. Cikgu akan fokus pada penjerukan Kita akan buat ini adalah pengawitan yang paling mudah iaitu penjerukan Ini saja kita boleh nampak kaedah yang mudah lah. Boleh buat yang lain-lain ni tapi kita berfokus pada satu, tak ada masalah. Macam penyalaian pun boleh buat sebenarnya, kita boleh buat. Pengeringan pun boleh. Penyejuk bekuan ni dah biasa dekat rumah dalam peti sejuk Tapi untuk kali ni kita akan fokus pada penjerukan. Kepentingan dia Baik, kalau awak lihat kat sini ada 5 kepentingan pengawitan makanan ni. Ini awak kena ingatlah. Kepentingan dia yang pertama mengurangkan pembaziran. Maknanya kat sini bila kita beli dalam kuantiti yang banyak, maknanya makanan tu tak mudah rosak lah. Contohnya daging. Daging kita beli banyak kan. Jadi ada lebihan kita boleh awet. Takkan kita nak buang betul. Kita boleh buat dia penyalaian sebagai contoh untuk dia tahan lebih lama. Takkan kita nak masak semua, betul tak? Separuh kita simpan dalam penyejuk bekuan. Itulah maksud dia mengurangkan pembaziran. Zaman dulu contoh orang zaman dulu dia pergi memburu dia dapat seekor kerbau hutan kan, kerbau liar. Takkan dia nak makan semua, betul tak? Dia buat proses penyalaian, dikeringkan untuk simpan untuk makan pada hari-hari yang berikutnya. Macam itulah maksudnya. Jadi makanan lebihan macam buah-buahan, contoh buah mangga, banyak tau. Banyak. Kemudian banyak berlaku berlebihan. Cikgu bagi situasi contoh situasi pokok mangga Pak Abu tumbang ditiup angin kencang. Kemudian terdapat terlalu banyak mangga muda. Jadi dia tak boleh buat, dia tak boleh jual. Apa dia perlu buat? Dia buatlah proses penjerukan. Dijerukkan mangga muda tu. Jadi berlaku mengurangkan pembaziran. Okey, makanan tahan lebih lama kalau kita tengok makanan dalam tin, ikan sardin, susu boleh tahan sehingga berbulan-bulan. Dia tahan lama lah. Kita dah awet. Daging, makanan dalam tin, kalau kita tengok buah campur, jagung, tu semua menyediakan sumber makanan yang berterusan. Contoh andai kata tak ada barang basah, ikan tak ada. Apa lagi tak ada? Macam-macam lah tak ada. Ikan tak ada, daging tak ada, ayam tak ada. Jadi alternatifnya kita ada makanan yang diawet. Ikan sardin, daging dalam tin, ayam dalam tin, ayam yang dibekukan. Kita ada nugget tempura. Itu semua
memastikan sumber makanan berterusan. Maknanya tak ada masalah kekurangan makanan. Sebab bahan-bahan yang diawet ni dia tahan lama. Okey, mudah dibawa. Contoh awak nak masuk hutan, awak nak masuk hutan, awak nak pergi berkemah, awak nak pergi berkelah. Bawa bahan-bahan yang dah diawet ni. Ikan sardin menjadi pilihan lah. Maggi, mi segera. Okey, itu semua memudahkan kita untuk bawa. Kalau travel balik kampung jauh dari Johor ke Terengganu, dari Terengganu ke Johor, dari Terengganu ke Melaka. Jadi makan masa. Bila makan masa, makanan-makanan yang diawet ni lah menjadi pilihan. Okey. Memudahkan penghantaran makanan. Kadang-kadang kita order makanan. Makanan tu dia tahan lama lah. Jadi bila dah diawet, kita order dia sampai lambat pun tak jadi masalah. Contoh makanan dari luar negara, makanan yang tahan lama ni, contoh ikan sardin cap botan, buatan Malaysia. Tapi orang-orang Malaysia nak makan ikan sardin. Rakyat Malaysia ni duduk di Australia, duduk di England. Jadi dengan adanya kemudahan pengawitan makanan ni, mudahlah. Contoh makanan-makanan yang diproses di Malaysia boleh dihantar ke luar negara untuk dinikmati oleh negara lain. Walaupun makan masa lama untuk sampai, tapi makanan tu still lagi elok. Dia tahan lama. Macam kita lah, kita nak makan mayonis contohnya. Mayonis tak ada dekat Malaysia. Kita import dari luar. Mayonis pun sampai di Malaysia. Buah anggur dari luar negara. Apple Fuji dari Jepun. Import masuk ke Malaysia. Tapi bila sampai di Malaysia, makanan masih lagi elok disebabkan oleh proses pengawitan. Okey, kemudian mudah disimpan, saiz ni yang kecil. Contoh macam tadilah, kebanyakan kita tengok kacang-kacang panggang, jagung-jagung dalam tin, mudah nak simpan dalam bekas. Makanan-makanan seperti ayam, ikan, daging yang ditinkan, kita boleh simpan dengan mudah kerana dipaket, kerana dibungkus mengikut saiz dan mengikut bentuk yang sesuai. Okey, 5 ni perlu diingat 5 ni. Baik, kesimpulan apa yang awak dah belajar daripada pengawitan makanan ni. Okey, tujuan pengawitan makanan ni. Baik, tujuan pengawitan makanan ni adalah untuk menghalang atau melambatkan proses hidup mikroorganisma. Jadi kaedah pengawitan ada 11. Apa dia? Pendidihan, penjerukan, pembungkusan vacuum, pengeringan, penyejuk bekuan dan pendinginan, pengmasinan, pelilinan, pengetinan dan pembotolan, pemposturan dan penyalaian, serta pendidihan. Okey, mengatasi ini adalah kepentingan yang kita baru bincang tadi, memastikan bekalan makanan, mengatasi masalah bekalan makanan. Okey, boleh dinikmati oleh negara lain lah macam cikgu cakap tadi. Mudah dibawa, mudah disimpan. Ni ada 5 ni tadilah. Kena ingat balik lah. Okey, makanan yang tidak diawet akan berlaku tindakan mikroorganisma menyebabkan makanan menjadi rosak. Ciri-ciri makanan yang rosak bertukar warna hitam, berkulat dan berbuih, berbau busuk, berasa masam dan berlendir. Jadi perlu awet makanan supaya makanan tahan lebih lama. Baik. Okey, tugasan. Ini yang cikgu cakap tadi, tugasan ni. Tugasan kali ni mungkin agak sukar sikit lah. Tapi bahan-bahan dia mudah saja. Mudah saja awak nak dapat. Okey, kita akan mempelajari beberapa cara untuk mengawet makanan. Murid diminta untuk membuat kaedah penjerukan dengan memilih makanan yang sesuai.
Murid boleh mengambil gambar dan hantar kepada guru apabila makanan yang awet sedia untuk dimakan. Baik, ni contoh dia yang awak akan buat nanti Baik, awak untuk tugasan ni cikgu bagi dua pilihan. Awak boleh buat cili jeruk, awak boleh buat jeruk mangga ataupun jeruk betik, tak ada masalah. Kaedah dia sama. Mudah saja. Awak boleh gunakan bekas botol macam ni. Ni bekas botol tutup merah ni, bekas kuih raya kan, ni kita beli tu. Boleh isi dalam tu, tak ada masalah. Tak perlu buat banyak, buat sikit pun tak apa. Okey, ni adalah langkah untuk membuat jeruk mangga. Ni contoh jeruk mangga Kalau boleh kupaslah kulit dia, lagi sedap. Okey, bahan-bahan dia awak perlukan ni lah 15 hingga 20 biji mangga. Terpulang lah, kalau sikit buat sikit lah. Contoh kalau 20 biji mangga, guna 2 genggam garam kasar. Kan? Kalau awak nak buat kurang, contoh awak buat 10 biji, awak guna 1 genggam je lah garam kasar. Kemudian 1 sudu besar kapur makan larut di dalam air dulu. Kemudian 1 kilo gula pasir. Kalau 10 biji, pakai setengah kilo je lah. 3 cawan air. Okey, langkah dia. Baik. Setelah mangga dikupas kulit, bilas sehingga bersih. Awak dah kupas kulit dia, awak basuh. Kemudian masukkan mangga yang dah dipotong lah. Awak dah siap potong-potong, masukkan dalam bekas ataupun dalam balang lah. Kemudian ambil garam kasar tadi, segenggam tadi, masukkan sekali. Kemudian biar 1 malam di dalam peti sejuk lah. Letak dalam peti sejuk. Kemudian keesokannya keluarkan dan buang air yang terkumpul tadi lah. Toskan balik. Selepas tu ambil air kapur tadi, awak campurkan dengan air. Ni kapur makan Kapur makan 1 sudu, campurkan dengan air, kemudian tuang ke dalam balang sehingga mangga tenggelam. Kemudian biarkan selama 6 hingga 12 jam lah. Kalau awak buat pagi, malam awak dah boleh buka lah. Okey, biarkan selama 6 hingga 12 jam sekerat hari lah. Kemudian sambil-sambil tu awak masak gula dengan 3 cawan air sehingga larut dan biar sejuk. Ni sementara tunggu air di mangga awak direndam dengan air kapur tadi, awak boleh masak air gula. Dan mangga yang direndam dengan air kapur tadi dibasuh dan dituskan. Selepas 12 jam, awak ambil balik mangga tu, awak buang air kapur tu, awak basuh balik mangga tu. Basuh bersih-bersih, janganlah basuh ni lah, basuh supaya dia nampak bersih sikit lah. Okey lah kan. Basuh, kemudian tuskan air dia, letak dalam tapis biar air dia semua turun. Kemudian bila agak-agak dah kering sikit, masukkan dalam balang balik. Kemudian masukkan air gula yang dah sejuk tu. Faham Masukkan air gula tadi, mestilah menenggelamkan ke semua mangga yang dihiris tadi. Kemudian simpan di dalam peti sejuk selama semalaman. Jadi hari yang berikutnya ataupun lusa dah boleh makan dah. Buang dulu air kapur tu, buang dulu, baru isikan air gula. Faham Langkah yang sama kalau awak nak buat guna buah betik pun boleh, tak ada masalah. Buah betik buah betik pun boleh, tak ada masalah. Tapi ambil betik yang hampir masak lah, yang isi dia dah kuning-kuning oren tu. Janganlah awak ambil yang terlalu muda. Terlalu muda tak sesuai lah. Okey, baik. Okey, pilihan yang kedua, awak boleh buat cili jeruk. Bahan-bahan dia cili besar ataupun cili padi 200 gram. Gula 1 sudu besar. Cuka makan dan garam. Kalau cili besar macam ni lah, awak potong macam ni lah. Kalau cili padi tak perlu potong, biarkan je sebiji-sebiji macam ni. Juga letak dalam bekas ataupun botol. Okey, cara dia, pilih cili yang hendak digunakan. Pastikan cili tu segar lah. Cili tu keras dan berkilat, maknanya dia segar lah. Kita picit dia keras, dia berkilat lagi, dia segar. Potong cili ikut suka. Kalau cili besar buat macam ni lah. Kalau cili kecil tak payah potong, hanya buang tangkai saja.
Basuh cili dengan bersih dan toskan. Basuh cili, kemudian kering, letak dalam tapis. Kemudian masukkan dalam bekas dalam botol bertutup. Lepas masukkan 1 sudu gula dan sedikit garam. Lepas tu masukkan cuka makan sehingga paras cili tu tadilah, sehingga cili tu tenggelam lah, menutupi cili tu. Kemudian selepas sehari ataupun 2 hari dah boleh makan dah. Cili ni boleh tahan sehingga 2 minggu sedap cili ni. Dia tak rumit macam buat jeruk mangga tadi. Dia just awak bersihkan, masukkan bahan ni, tunggu 1 hingga 2 hari dah boleh makan dah. Ni lebih mudah lah. Baik, okey, baik. Ni hasil dia nanti awak akan nampak dalam bekas jeruk mangga, jeruk betik. Tengok jeruk betik warna dia. Ni jeruk cili awak pilihlah satu bahan, kemudian ikut langkah-langkah yang cikgu tunjukkan jadi. Kemudian hantar gambar hasil pengawitan tu dalam Telegram secara individu. Awak hantarlah gambar. Ambil gambar pegang macam ni ke, ataupun ambil gambar bahan je macam ni pun tak ada masalah. Cuba buat. Baik, itu saja untuk minggu ni. Cikgu harap murid dapat membuat tugasan yang cikgu bagilah. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Okey, sebelum tu kalau ada apa-apa persoalan, awak boleh voice cikgu secara personal melalui Telegram. InsyaAllah cikgu akan bantu. Baik, itu saja. Kita akan jumpa lagi. Sekian, terima kasih.